Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi pada video sebelum ini kita telah membincangkan tentang jawapan dan jalan kerja mengenai soalan ujian Penilaian 1/5 2020. Dua video sebelum ini adalah daripada nombor 1 hingga nombor 7 bahagian A. Dan sekarang ni kita sambung kepada nombor 8 ya. Dalam bahagian B ya. Bahagian B. Okay. So untuk peringatan kepada pelajar, bahagian B ni kalau masih ikut format KBSM lah. Sebab tahun ni 2020 ni tahun terakhir KBSM ni, format KBSM. Bahagian B ni setiap soalan bernilai 20 markah. Awak cuma perlu pilih 4 soalan je. Okay, daripada 6 soalan. Okay, jadi untuk IP1 ni pun saya buat ada 12 ada soalan yang 12 soalan lah. 12 markah, sorry. Okey. Terus pada soalan nombor 8, okey, ni soalan statistik ya. Bab tingkatan 4. Data di bawah menunjukkan jisim kilogram bagi 40 orang pelajar. Jadi kita ada 40 data jisim pelajar ya. Ada jadual kekerapan ni. Okay. Pertama sekali soalan A, lengkapkan jadual kekerapan di atas. Okay. So jadual kekerapan kita ada kolom selang kelas, kekerapan dan titik tengah. Okay. Selang kelas ni selalunya memang dah bagi dah dia punya permulaan dia 15 hingga 19, 20 hingga 24. So sambung je. Awak tengok beza dia berapa? 4 kan. Sambung terus. So selepas 24, 25. Okay, sambung 4, 29. Kemudian 30 hingga 34 lah. 35 hingga 39 dan 40 hingga 44. Lalu kalau selang kelas ni memang pelajar boleh buat lah, tak ada masalah mudah aja. Okey, kekerapan. Kekerapan ni cara paling mudah ialah menggunakan kaedah gundalan. Okay, gundalan ni keperluan kalian nak buat silap rendah lah ya. Okay. Saya memang beritahu pelajar saya kena guna kaedah gundalan. Okay. Macam mana gundalan ni? Okay, awak terus ambil je. Mula-mula 16 dalam mana? Dalam ini 24, 30. Okay, bila dah cukup 5 je, terus palang ni tak payah kira satu. Okay, dah siap sampai habis tu. Awak turun nilai lah. Ni berapa? 2, 4, 9, 13, 9, 3 ya. Okay. Ni cara gundalan. Okay, untuk pastikan gundalan awak betul, ni untuk confirmation ya. Awak kira lah. Guna kalkulator ya. Okay, sepatutnya akan dapat 40. Okay,
titik tengah. Apa itu titik tengah? Titik tengah ialah untuk setiap kelas tu, ini kita panggil apa? Ini kita panggil had atas, had bawah. Had atas bawah ni awak tambahkan dua-dua sekali bagi 2. 15 campur 19 dapat 34. 34 bagi 2 akan dapat 17. Okay. 20 campur 24 dapat 44. 44 bagi 2 dapat 22. Okay. Lepas tu tak perlu dah awak nak buat tambah 2 bagi 2. Awak tengok beza antara 2 ni. Beza antara 2 ni ialah berapa ni? 5 kan. Maksudnya selepas ni tambah 5 tambah 5 tambah 5. So 22 tambah 5 27. 27 tambah 5 32. 37 42. Macam tu je. Okay, semudah itu. Okay, selalunya memang nampak nombor belakang ni berterutan lah. Okay. Okay, so beres jadual kekerapan. Okay. Soalan B. Soalan B dia minta cari kelas mode. Kelas mode. Apa itu kelas mode? Kelas mode ialah kelas di mana kekerapan ni paling tinggi. So, kekerapan paling tinggi ialah 13. So, kelas mode ialah 30 hingga 34. Itu je. Okay, kelas mode. Terus pada soalan C. Soalan C. Apa soalan C ni? Soalan C mencari min. Min apa dia? Min ni kalau ikutkan purata lah. Tapi apa dia min ni? Min ni awak kena ialah apa ni? Jumlah kekerapan darab dengan titik tengah dulu. Okey, bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey. Maksudnya pada jadual ni aku kena darabkan dulu. Ni, kemudian aku jumlahkan dia baru masuk dalam ni. Okey, 2 darab 17, ini 13. Mudahnya awak tambah dekat satu kolom lagi di sebelah kanan ni. 34, 88, 27 darab 9. Kena guna kalkulator lah ni. 243 13 darab 32 416 9 darab 37 333 3 darab 2 126 ya. 126. Okey, awak jumlahkan dia. Okey, 1240 ya. Okey. So masuk nilai dan rumus. Okey, min ni markah dia banyak ya, 3. Okey, jumlah kekerapan berapa? 40 lah. Okey. So akan dapat min sama dengan bagi 40. 31 tepat ya. 31. Okey. Itu soalan C. Soalan yang terakhir untuk soalan nombor 8 ni, kepada dia dengan menggunakan skala 2 cm kepada 5 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 2 unit pada paksi Y, lukiskan poligon kekerapan bagi data GSIM bagi 40 orang pelajar tersebut. Okey, kita nak buat poligon kekerapan ya. Okey, kalau poligon kekerapan ni, apa dia, graf dia macam mana? Kita dalam statistik ada 3 kan. Graf histogram, iaitu macam graf bar. Okay, histogram, poligon kekerapan, graf dia macam mana? Macam ni ya. Ini ialah kekerapan, ini ialah, okay, untuk poligon kekerapan ni boleh guna sepadan atas boleh, ataupun boleh guna titik tengah boleh. Okay. Oh sorry, awak boleh guna titik tengah ya. So paksi X, paksi Y awak kekerapan dan paksi X awak ialah titik tengah. Okey, itu ialah poligon kekerapan ya. Okey, dah memang ada jata dia pada ni, kekerapan dengan titik tengah ya. Okey. Kita buat graf. Okey.
Dia sebabkan untuk graf statistik ni, titik tengah ni memang kita terus ambil ini. Okay. Kekerapan ni, okay, ikut pada skala lah. Kalau CP kekerapan dia ada paksi Y, CP 2. So, CP 2 lah, 2, 4, 6. Tapi tengah ni tu, memang CP 5 pun kalau ikutkan. Tapi kadang-kadang pelajaran ni silap. Disebabkan dia nampak bila skala dia 5 unit, so dia buat 5, 10, 15 macam tu. Tak betul kena ambil terus je titik tengah ni. Okay, sebabkan graf kekerapan ni, graf dia macam gunung bukit. Macam ni kan. Bersegi. Dari kepala penutup. Ada kaki bukit ni. Okay, kaki bukit ni nilai dia kosong kan. Okay, so maksudnya kalau dalam jadual awak ni, kalau tengok 2 dengan 3 ni ada nilai. So, aku kena ambil sebelum dan selepas. Kalau sini kosong, sini berapa ni di tengah? Di tengah kita akan dapat 12 lah. Okay. Dan selepas ini, kosong. Selepas ni berapa? 47 lah. Okay. So, maksudnya titik tengah nak kena start daripada 12. Okay, 12. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Cukup sangat lah. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Ini ialah titik tengah. Ataupun apa sebenarnya? Jisim pelajar. Jisim. Okay, ni tadi kekerapan ataupun sebenarnya ni apa? Bilangan pelajar lah. Okay. Okay, so terus saya beritahu kita start pada berapa? 12. Okay. Sini 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47 ya. Okay. Kekerapan. Okay, kekerapan ni CP2 lah. Okay, cukup sampai 14 aja pun boleh, ataupun nak teruskan tak ada masalah, nak bagi cantik. 16, ini 18. Okay, sedangkan data kita sampai paling banyak pun 13 kan, sini je. Okay, boleh upload Okay, uploadkan berapa tu, mula-mula kosong, 17 dengan 2, 22 dengan 4, 27 dengan 9, so 9 dekat sini, 32, 13 dekat sini, seterusnya apa tu, 37 dengan 9 balik sini, 42,
3 sini, dan last sekali 470 lah. Okay, so guna pembaris. Okay, kena ingat ya, kena guna pembaris. Ni bukan macam OGIS ya. OGIS tak boleh guna lengkung lah. Tapi aku guna pensel ya, yang guna pen macam saya ni. Okey, nampak dia punya poligon kerapan ya. Okey, beres, dapat 4 markah tu. So settle soalan nombor 8. Kita pergi pula kepada soalan nombor 7 ya. Nombor 7. Okey, nombor 7 dia nak apa ni nombor 7 ni? Oh, sorry, bukan nombor 7, nombor 9. Nombor 9 ya. Nombor 9. Okey, nombor 9 ni soalan ketaksamaan. Soalan ketaksamaan ni selalunya kalau dalam format SPM, dia selalunya soalan dalam bahagian A. Dan soalan pertama, dia rotate dengan soalan set ya. Saya saja je masuk sebab dah belajar dah untuk tata 5 bab graf fungsi ya, bab 2. Okey. Jadi yang pertama, A, pada graf di ruangan jawapan, lorikkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketersamaan. Y lebih kecil atau sama 3x tambah 9. Kemudian Y lebih besar atau sama dengan X. Dan Y lebih kecil daripada 9. Okey. Untuk soalan ketersamaan ni, awak cek dulu setiap ketersamaan tu ada tak garisannya. Okay, yang pertama, 3x tambah 9 ni ada. Y lebih besar daripada X ni pun ada ni. Okay, ada ni. Dan ini awak kena lukis. Okay, Y sama dengan 9 ni awak kena lukis ya. Y sama dengan 9. Y sama dengan 9 ialah garisan yang mengufuk, yang mendatar. So di mana nak buat? Okay. So nampak sekarang ni graf Y sama dengan 3x tambah 9 ni, 9 belakang ni ialah pertisahan Y kan, maksudnya di sini nilai dia 9 lah. So untuk graf Y sama dengan 9, kita buat macam ni lah. Okay, tapi diingatkan semula, kalau graf tu persamaan dia, kalau saya beritahu pelajar saya tanpa pangkat lah, ataupun tiada atau sama tu, macam ni lebih kecil saja kan, lebih kecil saja. So garisan dia akan jadi putus-putus ya. So aku lukis garisan tu putus-putus. Okay tu. Okay, dah label lah Y sama dengan 9. Okay, di situ baru 1-2 markah ya. Kita soalan ni 3 markah. Okay, so sekarang nak lorek lah. Macam nak lorek, kita tengok dulu ketersamaan dia. Y lebih kecil atau sama dengan 3x tambah 9. So, saya beritahu dah, ini akan lorek ke bawah sebab dia lebih kecil. Okay, kemudian yang kedua, Y lebih besar daripada X. Ini graf Y sama dengan X, lebih besar. Saya beritahu pelajar saya atas bukit lah. Atas, bawah, atas. Kalau lebih kecil, bawah. Kalau lebih besar, atas. Dan last sekali, Y lebih kecil daripada 9, so mestilah di bawah. Okay, so kawasan yang kena ketiga-tiga seperti lorek tu, okay, bawah, atas, bawah. So kawasan di sini ya. Kawasan di mana ketersamaan tu semua kena. So itulah jawapan dia. Okay. Kalau sini sebab apa salah? Sebab yang ini tak kena. Ini sebab apa salah? Ya, ni tak kena. Okay. Kena 3 sekali. Awak sebut soalan macam menyapu lah. Menyapu. 1, 2, 3. Kawasan mana yang kena 3 sekali? Di sini. Okay. Itu untuk soalan nombor 9 ya. A. Okay, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan nombor 10. Okay, soalan 10 ni ialah soalan graf fungsi.
Okey, graf fungsi dalam bab 2 ya. Kita 5. Okey, apa soalan dia? Lengkapkan jadual 1 di ruangan jawapan bagi persamaan y sama dengan x tambah x kuasa 3 tolak 11x tambah 2 dengan menulis nilai y apabila x sama dengan negatif 1 dan x sama dengan 3. Okey, so nak mengisi jadual ni mudah je. Awak guna kalkulator saja terus ya. Masuk nilai terus ya. Macam mana? Okey, tengok persamaan dia, x kuasa 3. Maksudnya sekarang ni awak nak cari bila x sama dengan negatif 1 ni berapa nilai y dia. Okey, awak ikut x akan jadi kurungan ya. Tengok persamaan ni. Okey, y awak abaikan lah. So, x akan jadi kurungan. So, bila x sama dengan negatif 1, masuk negatif 1. Okey, untuk kurungan dia ada kuasa 3. Buat kuasa 3. Tolak 11. Okey, bila jumpa x je, buat kurungan, masuk negatif 1. Okey, tambah 2. Tambah 2. Okey, akan dapat 12. So, di sini, bila x sama dengan negatif 1, y sama dengan 12 ya. Okey, bila x sama dengan 3, berapakah nilai y? So, dah tulis tadi, tak perlu padam. Awak cuma edit je. Dalam kurungan ni, tulis 3. Type 3 ya. 3. Okey, terang. Negatif 4. Okey, settle soalan. Yang pertama ya. Okey, sepatutnya soalan ni typing error lah. Patutnya ni soalan A lah. Ni soalan B. Okey, tapi tersilap. Tak apalah, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Dengan menggunakan skala 2cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2cm kepada 5 unit pada paksi Y. Okey. Lukiskan graf Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 2 bagi julat negatif 3, bagi julat X ya. Negatif 3 sehingga 4 ya. Paling besar 4, paling kecil negatif 3. Okey, so sekarang ni melukis graf lagi. Okey, untuk lukis graf fungsi ni, dia bukan macam awak lukis graf poligon tadi ya. Awak kena tentukan nilai y berapa paling besar paling kecil dan nilai x paling besar paling kecil Okey, so kita lakar dulu. Cumanya nanti jangan lakar. Okey, lakar dulu. Kita ambil y dulu ya. Y. Okey, y paling besar ialah 12 ya. 22. Lebih besar 22. Paksi Y CP5 kan. So kita ambil 25 lah. Mudah. 25. Itu maksudnya nilai Y paling besar ialah 25. Di CP5 kan. 20, 15, 10, 5, 0. Okey, paling kecil apa? Paling kecil ialah negatif 8. So kita ambil negatif 10 lah. 0, negatif 5, negatif 10. Okay. So sekarang kita nampak dia punya persilangan dia kat sini ya. Macam tu. Maksudnya sekarang ni bila awak lukis graf, paksi Y awak lebihkan sikit positif ni. Sebabnya negatif ni cuma ada 2 kotak je. Okay. Okay, untuk paksi X paling besar berapa? Memanglah tadi dah bagi julat 4, paling kecil negatif 3. So 1 lepas buat di CP1 kan. 2, 3, 4. Ini paksi X. So paling kecil negatif 3, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okay, so begitulah graf awak secara lakarannya. Maksudnya sekarang ni pada kata graf, okay, pada kata graf, maksudnya awak kena dia punya persilangan paksi tu bawah sikit lah. Saya pilih sini lah katakan. Sini lah. Okay, sini. Okay, terus. Lakaran tadi penting sebabnya awak nak
anggarkan lukisan awak tu, graf awak tu yang mana kadang-kadang tak muat sebabnya awak terus lukis. Lalu pelajar dia akan lukis terus persilangan paksi tu kat tengah. Lepas tu tak muat, tu kena padam semula, kena buat semula ya. Okay. Kosong sini. 1, 2, 3, 4. Ni paksi X. 1, negatif 2, negatif 3. Okay, paksi X ni, paksi Y, negatif 5, negatif 10. Okay. 5, 10, 15. Oh, tak kena ni. Hati-hati ya. 20, 25, 30, 35. Sebab saya terbuat ke atas, terlajak ke atas ni, buat je lah sampai 35 Okay. So bolehlah plot ya. Okay, yang pertama, bila X sama dengan negatif 3, Y sama dengan 8 ya. Melintang negatif 3, menegak 8. Melintang negatif 3, menegak 8. So, bila CV5, 2 kotak 1 ya. 5, sini ya. Okay. Kemudian, bila melintang negatif 2, menegak 16. Melintang negatif 2, menegak 16. Sini ya. Melintang negatif 1, menegak 12. Okay. Melintang 2, kosong, menegak 2. Melintang kosong, menegak 2. Sini ya. Okay. Kemudian melintang 1, menegak negatif 8. Melintang 1, menegak negatif 8. Sini. Okay. Kemudian melintang 2, menegak negatif 12. Baik ya. Baik. Paling kecil negatif 12 lah. So kita boleh buat sampai negatif 15 lah. Sebaik. Sedap. 2. Sebaik muat je tadi. 2, 12 dekat sini. Okay. Melintang 3, menegak negatif 4. Okay, kembali ke atas. Okay, dan last sekali, ada 3.5 ya. 3.5, 6.7, 6.3. So, ambil 6.5 lah. Dan dekat ya. 3.5, 6.5, 6.5 dekat sini ya. Oh sorry, positif. Sebaik. Positif. Okay, last sekali. 4 dengan 22. Melintang 4, menegak 22. 21, 22 dekat sini ya. Nanti sebab tu tak boleh guna pen ya. Sebab ni ada titik. Okay. So itu plotnya. Bolehlah awak lukis dia punya graf ya. So hati-hati ni tak boleh guna pembaris. Kalau ada flexible curve, boleh guna flexible curve. Okay, kalau tak ada kena guna freehand lah. Cikgu pun pandai melukis ni. Janji kena pada semua plot dan graf waktu satu line je, bukan double. Terus ke atas. Okay, bolehlah.
Okey, ni graf awak Okey. Soalan seterusnya. Kalau ikutkan ni soalan C lah. Okey. Soalan dia. Daripada graf anda, cari nilai Y apabila X sama dengan 2.5. X sama dengan 2.5. X sama dengan 2.5 dekat sini. Okey. So, unjurkan guna pembaris. Okey, sebab tu kita kena lukis tepat-tepat. Unjurkan. Okey. Kemudian, unjurkan kepada part CY. Okey. Okey, dapat berapa tu? 9.5, negatif 9.5 Okey. Sini dapat negatif 9.5. Okey, seterusnya nilai negatif apabila X sama dengan nilai negatif X apabila Y sama dengan 7. Y sama dengan 7. Okey. Dekat ni 6, 7 sini Okey, sebab dia nak nilai negatif, awak kena bawa dia sebelah ke kiri lah. Kalau bawa sebelah kanan dapat nilai positif sebab dia nak nilai negatif. Okey, kena sini. Okey, bawa ke bawah. Berapa tu? 0, negatif 1. Kosong, negatif 0.3. Okey, negatif 0.3. Okey, beres soalan. Nak ikut soalan C lah. Okey, dan last sekali. Okey, soalan ni memang soalan yang agak sukar bagi setengah pelajar sebab dia ada kena buat penyelesaian persamaan. Okey. Apa soalan tu? Lukiskan satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk cari nilai-nilai X yang memuaskan persamaan X tolak X kuasa 3 tolak 12X sama dengan negatif 7 bagi jumlah X negatif 3 hingga 4. Nyatakan nilai-nilai X. Okey. So, ini mula-mula sekali awak salin dulu persamaan yang bagi mula-mula. Macam mana tu? Y sama dengan X kuasa 3 tolak 11X tambah 12. Okey. Kemudian, sama dengan ni, pastikan dia satu line je, satu samalah. Okey, salin persamaan yang dibagi dalam soalan C ni. Negatif 7 sini. Ini X kuasa 3 tolak 12X. Okey. Samakan dia. Okey, ini sama. Ni salin balik. Okey. Okey, sini tinggal kosong. Dua-dua ni kena pindah sana. Ikut pada dia punya geng ya. Kalau kuasa 3, kuasa 3. Kalau X saja. Okey, ini ke sana. Aku dapat negatif X kuasa 3 lah. Kemudian ini negatif 12X. Akan dapat positif 12X. Dan negatif 7 ni kita bawa ke belakang je. Okey, sebab dia tak melompat sama dengan. Jadi macam tu. Okey. So, untuk soalan ini, awak kena hapuskan. Kalau graf X kuasa 3, awak hapuskan kuasa 3. Kalau graf kuadratik, kuasa 2, habis hapuskan kuasa 2. Sekarang ni kita hapuskan X kuasa 2, kuasa 3 dengan negatif X kuasa 3 ni. Awak kena tambah atau tolak? Awak kena tambah baru dia akan jadi hapus. So, bila tambah, semua sekali kena tambah. Ni macam, ini memang kaedah penghapusan lah ya. Y tambah kosong, Y. Okey, kosong, negatif 11 tambah 12. Dapat X saja. 12 tambah negatif 7 akan dapat 5 ya. Okey. So, dapat itu. Persamaan Y sama dengan X tambah 5. Okey. So, di sini baru dapat 1 markah. Soalan ni 4 markah So, langkah seterusnya aku kena buat jadual. Okey, sebab kita kena lukis graf garis lurus pada graf awak tadi Cuma ambil nilai 3 nilai je. Awak ambil tadi sebab dia nak negatif 4. Julat negatif 3 sampai 4. Okay, so ke tengah-tengah ni ikutlah ambil apa kosong. Kosong. Okay, so nilai Y ni macam mana nak kira? Gunakan persamaan yang dapat tadi. Okay, masuk nilai
So persamaan dia y sama dengan x tambah 5. So maksudnya yang pertama sekali negatif 3 tambah 5 lah, 2 Okay, kemudian 0 tambah 5, 5. Kemudian 4 tambah 5, 9 mudah je lah, saya guna kalkulator sebenarnya. Okay, so berdasarkan jadual ni, awak plot satu graf garis lurus. Okay, pada graf awak ni, bila x negatif 3 tadi berapa? Akan dapat 2 So negatif 3 dengan 2 sini. Okay, kemudian bila 0, 5 sini. Kemudian last sekali bila 4 dia dapat apa? 9 9. So dekat sini. Okay, so awak pun garis lah ambil garis, nak bagi beza sikit, ambil. So memang akan dapat garis lurus sepatutnya. Kalau tak dapat, macam mana cikgu? Tak dapat, salah lah, kena check semula. Check semula jadual tadi. Okay, so sekarang ni langkah seterusnya. Okay, bila dah lukis garis lurus ni, dapat markah yang kedua. Tadi persamaan, markah 1, ini markah kedua, markah 3, 4 macam mana? Okay, nilai-nilai x tu. Okay, macam mana nak cari nilai x tu? Persilangan antara graf lama dengan graf baru Ini. Okay, nak tunjukkan. Okay, ini pun nak tunjukkan. Okay, so berapa nilai-nilai x dia? Okay, ambil yang paling dekat macam ni. 3.6. Okay, 3.6 dengan negatif. Ambil paling dekat. Sebab dia ada julat negatif 0.2. Okay, so untuk nilai x ni tadi dapat 3.6 dengan negatif 0.2. Okay, so tamatlah menjawab bahagian A, bahagian B kertas 2 untuk soalan UP1 3x5 2020. Okay, jadi itu saja. Terima kasih.